Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Esa pada segala perbuatannya perbuatan Allah. Kita sambung lagi muzakarah kita Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi dalam perbahasan sifat wahdaniyah, artinya bersangat-sangatan esa Allah subhanahu wa ta'ala. Pada zatnya telah kita selesai bahas. Pada segala sifat-sifatnya Allah pun telah selesai kita membahas. Dan pada malam ini kita sambung lagi huraian atau bahasan tentang bagaimana kita nak i'tiqad, nak berpegang dalam hati kita kepercayaan kita Allah Ta'ala bersangat-sangatan esa, maha tunggal dia Allah pada segala perbuatannya. Yang ini kita i'tiqad dalam hati kita. Setiap apa yang berlaku di atas permukaan dunia ataupun di alam mana sekalipun, tidak di alam dunia saja, semuanya ialah hasil daripada kesan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya, gitu. Tidak ada satu pun yang menolongi Allah Ta'ala pada menghasilkan setiap perbuatan, tak ada. Itu dia panggil ternafi kamun fasil pada af'al. Dan tidak bersekutu satu-satu perbuatan tu dengan
satu-satu pekerjaan tu dengan perbuatan selain daripada perbuatan Allah. Tidak. Itu dia panggil ternafikan muttasil pada af'al. Tak ada satu perbuatan yang sama seperti perbuatan Allah, ternafikan munfasil pada af'al. Dan tidak ada satu-satu perbuatan tu bersekutu, berkongsi perbuatan Allah dengan perbuatan selain daripada Allah. Tidak ada. Walaupun pada kita hamba Allah Ta'ala jadikan kudrat dan iradat. Kita manusia ni Allah Ta'ala beri kudrat iradat. Tapi kudrat iradat manusia, kudrat iradat hamba ni hanya sebatas memilih dan usaha. Memilih dan usaha, bukan menentu dan menjadi, bukan. Hanya sebatas memilih dan usaha. Dan sah untuk kita bangsakan perbuatan tu perbuatan kita. Lalu telefon dua ke apa mak? Kau duduk mengajar ni, kau duduk makan nasi ni, kau duduk baca buku, kau duduk gapo tak kira lah. Kita boleh bangsakan perbuatan tu perbuatan kita. Kenapa? Kerana ada usahaan kita. Tetapi usahaan kita tu bukanlah yang menyebabkan perbuatan tu terjadi. Tidak. Perbuatan tu terjadi semata-mata kudrat dan iradat Allah. Gitu dah. Jadi kudrat iradat Allah pada pihak menjadi dan menentu sengoti. Gitu. Walaupun kita tak masuk lagi sifat kudrat iradat ni, tapi sambil-sambil tu kita sebut selalu dah. Kudrat Allah di atas jalan mencipta menjadi sengoti. Yang ni apa? Ijadul mumkini minal adami ilal wujudi wa i'damul mumkini minal wujudi ilal adami. Menjadikan makhluk daripada tidak ada kepada ada, dan meniadakan makhluk daripada ada kepada tiada. Itu tugas hijau sifat kudrat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala yang bersepakai di zatnya sifat kudrat lah. Bukan kudrat saja yang mengada tu, bukan. Cuma kita cakap tu atas jalan iktisar, atas jalan ringkas. Jangan faham kudrat Tuhan yang menjadi, Tuhan tak menjadi apa. Tak betul tu. Siapa yang tikak gitu kafir lah. Atau zat Tuhan yang menjadi, kudrat tak ada, atau fasik orang yang tikak gitu, seperti Mu'tazilah. Kufurnya tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah yang bersepakai di zatnya sifat kudrat yang maha menjadi, maha mencipta. Menciptakan sesuatu daripada tak ada kepada ada, dan meniadakan sesuatu yang ada kepada tiada. Jadi setiap apa sahaja yang ada, yang berlaku, yang dapat dikesan dengan panca indera, maka semua tu ialah asar, kesan daripada kudrat Allah Ta'ala. Kita makan nasi kenyang, kenyang tu boleh kesan tak? Boleh kesan. Siapa yang menjadi kenyang? Nasi. Kapir selalu siapa yang tikak gitu, kekal dengan aku siapa ke bila-bila, sama dengan acong leng long leng teng long long. Walau ya kapir ya kajubuh ada kira ya akidah duk dalam ni hak wajib kena mengaji ni. Walaupun kita makan nasi kemudian dapat kesannya ialah kenyang, maka akidah pegangan kita yang menjadikan kenyang, bahkan yang menjadikan nasi itu ialah Allah. Bukan nasi dengan Allah bersekutu, bersepakat untuk memberi kesan kenyang pada kita, bukan. Itu syirik tu dia panggil. Itu dia panggil ternafikan muttasil pada af'al. Tidak lagu tu dah. Tu bukankah Allah Ta'ala pakat dengan nasi atau pakat dengan makan yang mana? Kita wih kenyang lah kau mamak ni. Makan nasi pun usaha nak wih kenyang.
Tuhan pun usaha nak wi kenyang tu. Oh kenyang lah hamba tu, moga dia makan nasi tadi. Siapa hak wi kenyang? Nasi campur dengan Tuhan sekali. Ha tu syirik tu. Nah, syirik. Ha tu dah. Kalau hak nasi wi kenyang, hak tu tak ada apa-apa dah. Nah, hak tu pakai tak ada Tuhan tu dah, dia nya mulhid ni. Hak ni dak Tuhan ada. Ha tu Tuhan buat kenyang, ha Tuhan pun buat kenyang, tapi bukan Tuhan saja dak lah. Nasi pun sepakat juga lah dengan Tuhan, sama-sama usaha nak wi kita kenyang. Ha tu syirik tu, bukan syirik khafi tu dah. Syirik jali dia panggil. Syirik terang-terangan, syirkul akbar. Syirik yang Allah Taala janji dalam Quran, Allah tak akan ampun dosa tu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sekali-kali tak akan ampun dosa orang yang mensyirikkan Allah Taala. Ha. Siapa wi sehat ni? Allah campur dengan ubat sekali telah. Ha, ubat pun usaha nak wi kenyang, Allah pun usaha wi kenyang. Ubat pun usaha nak wi sehat, Allah pun usaha nak wi sehat. Jadi dapatlah kesannya sehat. Syirik selalu dah. Mati dalam hati muka nak tanya man rabbuka, tak ada jawab. Allah Rabbi. Ini akidah ni. Nah, ini akidah. Ha, jaga-jaga. Maka sebab tu kata Imam Ahmad Ad-Dardir, wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Wal fi'lu, dan bermula perbuatan, fit ta'thir, pada memberi kesan itu, laisa illa, tidak adalah ia melainkan lil wahidil qahari jalla wa ala, hanya tentu-tentunya Allah satu-satunya perbuatan yang memberi kesan. Tak ada. Jadi kita duduk di bawah kipah, yang memberi angin siapa? Allah. Duduk dalam aircon, yang memberi sejuk siapa? Allah. Duduk di bawah cahaya lampu yang menyinar, yang memberi cerah siapa? Allah. Itu dah. Naik kereta, naik motor, naik gapo nak mari masjid, mari surau, yang menyampai siapa? Allah. Itu gitu. Iktikad itu. Namun duduk bawah kipah seru. Oh, kipah lah yang memberi kesan pada angin. Nah, aircon lah yang memberi kesan pada sejuk. Lampu lah yang memberi kesan pada cerah. Kereta motorkar saya lah yang menyampaikan saya pada destinasi yang saya nak pergi. Nah, maka ketika itu dia kekal sama-sama dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Qarun, Namrud dalam neraka. Fatakhallada finnar, kekallah engkau dalam api neraka. Sebab apa? Sebab kamu ketika itu iktikad ada perbuatan selain daripada Allah yang memberi kesan, yang memberi bekas. Jangan. Ini penting ni. Nah, maka sebab tu ilmu tauhid yang kita mengaji lan ini fardu ainin. Fardu ain dah. Fardu ain ni. Lagu mana fardu ain? Orang yang tak mengaji ilmu ni, tak reti dan tak i'tikad, hari-hari dia duduk dalam dosa semua. Makan nasi berdosa, minum air berdosa, berlari pun berdosa, berjalan pun berdosa, melompat pun berdosa, menungginya pun berdosa, berguling bating pun berdosa. Dosa semua. Enggak fardu ain. Jangan duk ingat semaya saja 5 waktu fardu ain. Hak tu fardu ain juga. Nah, hak ilmu fardu ain kita tak mengaji, tak lepas. Duduk dalam hab dosa hari-hari. Nah, nak kalaulah kita pula gi i'tikad salah pula, jatuh dalam kufur dengan tak tersedar, hak tu lagi parah. Kadatil jahilu antakuna kufran. Dekat oleh kejahilan itu dengan kekufuran. Seumpama mata putih dengan mata hitam dekat, sebelah menyebelahi. Kalau tak mengaji nak reti di mana? Nah? Kalau tak mengaji nak reti di mana lagu tu pahaman, lagu tu pegangan, lagu tu i'tiqad, mu'taqadat, benda kena simpul dalam hati kita. Tak reti. Makan nasi sedawa tu gak, mulut kata alhamdulillah, perut duk i'tiqad, nasi wi kenyang, tak ada apa. Nah? Dahaga tu gak, ambil air gok minum, mulut alhamdulillah, bismillah,
mulut sebut nama Tuhan, perut hati i'tiqad air yang menghilangkan dahaga, air yang memberi kesan pada hilang dahaga, air ya yang memberi kesan pada cuci baju cemar, baju kotor kita, habis situ Allah tengok. Maka sebab tu kena faham molek. Nah ni sebab dekat dengan kita ni, hari-hari kita duduk tepuh dengan makhluk semua, bahkan kita duduk bergerak pergi berjalan berapa ni kesannya kudrat Allah. Tapi jangan jadi jabariyah pula, Allah belaka kita tak ada langsung kudrat iradah. Nah hak tu jabariyah tu, jabriyah dia panggil, fuq jabriyah. Mana fuq jabriyah? Kelompok yang mengiktikadkan hamba ni tidak ada kudrat iradat langsung, tak ada. Lepas tu kita hamba ni seperti kapah, seperti daun kering, daun yang ditiup oleh angin. Ke mana angin memupuk, meniup, ke sanalah dia akan berlalu pergi. Tak ada kudrat, betul tak? Angin tiup ke kanan, daun pergi ke kiri, ada gitu? Dak lah, pergi ke kanan lah, nah. Jadi Jabriyah kata kita supaya tu tak ada kudrat iradat gapo kita ni, Allah belaka-lakonyo. Nampak betul sungguh juga Allah belaka-lako. Tapi hak salahnya di mana? Pada tempat iktikad dia kata tu kita hamba ni tak ada kudrat iradat langsung. Tu salah tu. Sehingga dia tak kata saya makan, saya minum, saya berjalan, dak Allah belaka. Nah, Allah. Maka fahaman ni sesat, lagi menyesatkan, bahkan boleh jatuh kufur kalau dia pergi menghalalkan benda yang haram. Dia nak minum arak Nah, orang kata arak ni haram ni. Dia kata mana ada haram, Allah yang menggerakkan tangan saya pegang. Nah, mengangkat botol arak ni untuk togok minum. Nah, saya tak boleh buat apa-apa, saya ni seperti kapah yang ditiup oleh angin saja. Jadi Allah belakalah ni, ambil tangan saya gerak pegang botol arak, togok gok. Jadi fuq Jabriyah ni kita nak berhujah dengan dia dengan ilmiah tak payah. Senangnya kita winapa pelepau atas muka dia. Nah, kalau dia marah kata jangan marah, saya pun macam awak juga, kata ni. Tak ada kudrat iradah. Saya ni bukan saya nak tapa awak tadi, Allah yang menggerakkan tangan saya pelepok tapa muka awak. Jadi awak jangan marah saya, marah pada Allah. Agak-agak nak marah tak? Punah jahannam habis. Nah, tu nak kata sesak tu, faham tu sesak. Nak bahas tak payahlah. Orang lagu tu lepau atas muka sekali. Kalau dia marah kata tadi awak kata kita tak ada kudrat iradat, saya pun sama. Awak agak tak ada kudrat iradat. Yang menggerak tangan saya pelumbuk atas muka awak, kaki saya hingga awak ni bukan saya, Allah belaka. Jadi marah kepada Allah. Nah, agak-agak yang marah Tuhan ke marah kita? Yang marah kita lah, moga hasil perbuatan tu daripada kita. Lepas tu apa kata? Tak ada kudrat iradat tengok. Tu celaru fuq Jabriyah. Nah, karu. Satu lagi kelompok dipanggil puak Qadariyah. Qadariyah sini Qadariyah Mu'tazilah tu, bukan Qadariyatul Ula, bukan. Jangan silap faham. Kalau Qadariyatul Ula hak tu kafir, hak tu. Ada satu buku saya sambung kuliah Duha Muslimat di satu surau di Wangsa Maju. Dia baca buku Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah karangan bekas Mufti Sabah, kalau tak silap, Datuk Sahibus Samahah Haji Said ke apa nama tak ingat kulit yang warna merah tu. Jadi buku tu agak orang panggil tidak cermat sikit lah, sebab dia capu aduk. Qadariyatul Ula tu memang kafir. Nah, kafir, dan dia tu pupus sebelum Imam Syafi'i lahir lagi. Sebab apa kufur? Sebab antara akidah Qadariyatul Ula, Allah tidak mengetahui sesuatu perkara
sehingga perkara tu benar-benar berlaku baru Allah tahu. Tengok. Jadi mengisbatkan Allah tu jahil. Macam kita juga lah, kita tak tahu nak berlaku gapo aksiden ke gapo dah. Kita tahu. Tak tahu. Ya, bila kita tahu, berlaku tu baru aksiden weh. Baru tahu. Jadi fuq qadariyatul ula dia i'tiqad Allah lah tu ilmu dia. Nah, tak tahu juga nak jadi gapo. Nah, bila berlaku tu baru Tuhan tahu. Sebab apa? Sebab kalau Tuhan tahu siap-siap ada Firaun tu kafir, Namrud tu kafir, mana dia atas apa Nabi Ibrahim, Nabi Musa pergi dakwah, Namrud nak dakwah Firaun tu. Nah. Hujah je. boleh kira juga. Nah, tahu dah Firaun tu kafir. Duk gi atas apa-apanya Musa gi duk berdakwahnya. Satu hijab bodoh pula Tuhannya. Nah, Namrud tu kafir dah. Kafir. Tuhan tahu bila kata qadariyatul ula, bila Firaun mati kafir atau Namrud mati kafir tu, baru Tuhan tahu. Kafir dah Namrud. Ni. Tak ada arah lah kita usaha-usaha dah. Gitu lah. Tuhannya baru tahu. Jahil Tuhan sebelum ni tak tahu. Nah, jadi kalau Tuhan tahu dah kata qadariyatul ula, kerja gapo pula Tuhan duk suruh Nabi pergi dakwahnya. Nah, dah tahu dah ke dia kafir, tak usah lah. Duk seru apa, duk ajak apa, duk dakwah kenapa? Dah dia kafir situ lah. Ini bukti kata Tuhan tak tahu. Bila Tuhan tahu? Bila dia tu mati kafir barulah Tuhan tahu. Kafir dalam perang ni. Tu maka ijma' ulama sepakat qadariyatul ula kufur wal a'yadzu billahi min zalik. Di kita orang ahli sunnah wal jamaah, ya Tuhan tahu sedia kala lagi Firaun tu kafir, Namrud tu kafir, Qarun tu kupu kafir juga, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, gapo hok kafir mati kafir tu Tuhan tahu bila sedia kala lagi. Kun hizat semata-mata zat Tuhan saja, wujud tu Tuhan tahu sedia kala, tak ada permulaan bagi ada pengetahuan Tuhan tu. Sedia kala koding lagi. Mana? Firaun kafir, Namrud kafir, gapo kafir tu, kafir tu Tuhan tahu sedia kala lagi. Lepas tu Tuhan duk suruh Nabi Ibrahim, Nabi Musa pergi berdakwah pasal apa? Dah tahu dah dia kafir sedia kala. Royak ke dia, tiap-tiap benda hak Tuhan suruh dengan Tuhan nak itu tidak mengautomatikkan. Dia gitu dah. Tidak lazim berlazim. Ada benda hak Tuhan suruh tapi Tuhan tak nak. Ada. Tuhan suruh Firaun tu masuk Islam. Beriman dengan Tuhan, beriman dengan Nabi Musa. Suruh tak? Suruh. Tapi Tuhan nak dah. Tuhan tak nak. Bila Tuhan tak nak Firaun ni masuk Islam? Sedia kala lagi. Gitu Macam kita sekarang ni Tuhan suruh tak semua masuk Islam? Suruh. Udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Tuhan suruh semua masuk Islam. Tapi Tuhan nak tak semua manusia ni masuk Islam lah ke? Tak. Mana ustaz cakap itu? Buktinya ada hak kafir. Kau masjid belaka, tak ada tokong, tak ada ketik, tak ada gereja ada. Tak tu siapa dia hak kehendak tu? Allah hak nak. Tempat hak mengaji gini boleh kita cakap gini dah. Di luar tempat pengajian jangan cakap gitu. Mana? Tidak boleh kita nisbahkan perkara yang tidak baik kepada Allah. Tapi illa fi maqamit ta'lim, melainkan tempat mengaji. Sebab apa? Libayanil waqi', kerana nak menyatakan hakikat realiti yang sebenar. Tuhan suruh semua masuk Islam, suruh. Tapi Tuhan tidak nak semua masuk Islam. Dia tidak nak. Jadi iradat dengan amar lain. Iradat sifat Tuhan, ilmu sifat Tuhan. Amar, suruh, nahyi, tegah, itu ibarat daripada takluk sifat kalam Allah Ta'ala. Gitu tak sama, tidak berlazim-lazim. Tidak mengautomatik ke tidak. Itu ni. Tu jawabnya lagu tu. Jadi Tuhan ni tahu sedia kala lagi Firaun mati kafir, Namrud mati kafir, Qarun mati kafir, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, berapa Tuhan tahu bila sedia kala mati kafir. Dan Tuhan nak tak mereka ni kafir? Nak. Tapi Tuhan suruh tak? Tidak. Tuhan tegah, Tuhan larang bahkan.
Tuhan lagi. Nah. Tu. Lepas tu hak Tuhan suruh. Hak Tuhan suruh masuk Islam. Sebab tu suruh Nabi Muhammad pergi dakwah. Nabi Musa pergi berdakwah, Nabi Ibrahim pergi berdakwah tu. Oh, lepas tu sia-sia hijrah tidak. Hijrah Tuhan ni semuanya ada hikmah. Hijrah Tuhan ni bukan apa makhluk kita gini dah. Hijrah kita ni kalau tidak sia-sia ada gharak, tujuan, keuntungan yang kembali pada kita. Betul tak? Kita buat hijrah gapo ni mesti kita berharap supaya ada untung timbal balik pada kita. Betul? Betul tak? Kau tak betul? Kau pergi nego tu ikutlah gitu ke? Kita menego kau, kita mengajar kau gapo tak kira jadi cikgu kau jadi tentu dah kita nak orang panggil keuntungan klik kita. Terus dah ustaz mari ngajar tak hala duit siapa surat. Tak mari dah patu. Betul tak? Nak ada untung dia. Jauh-jauh mari tak ada untung apa. Betul tak? Kita pergi ngaji ngajar sekolah, buka kedai nego gapo nak gapo? Nak untung dia. Ni, nak dekat ngundi ni. Pakat turun tunjuk muka. Nah, hok jalan berlubang apa pakat tah habis licing. Ada gapo tu? Kau saya saja. Puah-puah duk saja kita tah jalan gitu ke? Ndak. Kalau nak tata lama lah. Nah. Baru nak tah apa? Ada benda lah tu ni. Ada nak untung gapo keuntungan hok kembali pada dia. Undilah saya. Nah, perkekallah saya sebagai YB. Contohnya tak kira lah. Sebab tu hok molek buat PRU ni tiap-tiap tahun, setahun sekali. Nah, 5 tahun sekali ni pasal lambat. Duk legung berapa kali bocor tayar, berapa cabut tayar. Tiba-tiba nak dekat ngundi comel. Sedap dah lalu dah. Kalau lagu ni setahun sekali pun tak apa PRU dah. Tujuan gapo tu? Ada untung lah ke? Maka Tuhan ni bukan kerja dia lagu tu kan. Dia suruh kita sembahyang, dia suruh kita puasa roha, suruh taat ke dia, suruh gapo apa supaya dia kau gagah, kau hebat, kau menelan. Gitu ke Tuhan? Bukan Tuhan tu lagu tu. Nah, dia tak berhajat pada kita. Nah, dia tak memerlukan kita. Dia tidak berhajat keuntungan kembali kepada dia. Tidak. Patut sia-sia lah hijrah. Tidak sia-sia. Di celah tu dia panggil hikmah. Ada hikmah setiap daripada hijrah Allah Ta'ala buat. Kadang-kadang kita tu tak nampak. Kadang-kadang Tuhan nampak. Yu'til hikmata may yasha. Tuhan bagi hikmat kepada siapa hak Tuhan kehendak. Wa man yu'tal hikmah, maka siapa hak Allah Ta'ala bagi hikmat ni, bijaksana ni, boleh reti, boleh tahu apa rahsia Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala, sunnatullah ni gini-gini, maka faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya benar-benar orang ni diberi kebajikan yang sangat banyak. Betul tak? Tengok. Samalah orang yang nak kebaikan yang terlampau-lampau nak. Betul tak? Nak kebaikan, nak nak orang panggil apa? Hukum Islam tertegak. Negara Islam hudud ke apa? Bagus tu. Nak kebaikan. Tapi melampau-lampau sangat nak, terkadangnya boleh tertipu dengan syaitan. Lagu mana pula ustaz? Lagu tu ke? Ya. Neraka gitu, masuk neraka ni. Neraka tu jeduk tangan dia dah, ambil alih kerja Tuhan. Tu bahaya tu. Sama seperti cerita Nabi Adam alaihi salam, bila Tuhan kata fala taqraba hadhihi syajarah, jangan mu hampir ni pokok khuldi. Buah himtah tu jangan mu telan, jangan mu makan, jangan mu dekat pun jangan. Itu dia panggil apa? Akidah, iman, kepercayaan. Tapi bila mari syaitan duduk bisik, dia kata mu tak duduk kekal kau dalam syurga ni. Kalau makan buah ni nama khuldi, kekal. Ini yang menyebabkan mu akan kekal dalam ni selama-lamanya. Maka nek hawa gitu tu ada kita nak kebaikan, berombak-rombak, berkobar-kobar. Apa? Nak kekal ni dalam syurga. Siapa tak mahu syurga? Betul tak? Kekal lah pula. Ni duduk dalam syurga dah ni. Lepas tu nak lagi hak kebaikan. Nak lagi. Mana? Kekal lagi. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Jadi hak akidah ni tak ada apa lah. Terlupa sekejap.
Ni. Terlupa sekejap. Nyabakai juga buah khuldi di pokok himtah. Itu sebagai sunnatullah. Hikmah. Apa hikmahnya? Kita ke belakang ni boleh ambil pengajaran banyak. Sebab tu cerita Nabi Adam ni berapa kali tu haulah. Lain-lain surah. Cek sendiri. Berapa? Ada hikmah. Tu lagu tu dah tu ni. Kita nak kebaikan tu bagus dah. Tapi biar mengikut cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tawassutiyah, sederhana, toleran, pertengahan, tidak tasahul, tidak liberal, tidak tasyaddud, tidak ekstrim. Tu lagu tu dah. Faham tak ni? Tak faham lagi saja, nak makan buah kismis banyak sikit lah. Habis itu. Tu dah. Ni akidah sungguh. Mana kita wajib i'tikad? Pertama, tak ada satu perbuatan selain daripada perbuatan Allah yang sama seperti perbuatan Allah. Lepas tu hak kita kata kita makan, kita minum, hak tu bangsa saja tu. Dia panggil isnad majazi, dia panggil sandar secara pinjaman. Sebab apa? Sebab di kita ada kudrat iradat yang hadithah. Tadi sambung cerita tadi. Satunya Jabriyah tadi. Satu lagi kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah ni ya kontra dengan Jabriyah tadi. Mana? Kita ni ada kudrat iradat dah, Tuhan bui dah. Nampak? Betul juga tu. Betul tak salah. Hak salah dia mana? Dah kita ada kudrat iradat dah. Kitalah yang membuat perbuatan kita. Kitalah yang menentukan apa-apa kemahuan kita. Bukan Tuhan. Lepas tu Tuhan duk relax dah lah. Dak sini dia goyang kaki dah lah, dia buat dah kita kudrat iradat kita lah yang buat kerja kita. Ni bahaya ni. Jadi dinasi kalau contoh di benda lain pada manusia. Kalau dinasi juga Tuhan buat dah kekuatan, kudrat, kuwah, kemampuan yang mampu nasi itu memberi kenyang. Siapa yang beri kenyang? Nasi dengan kudrat, kuwah yang Allah Ta'ala jadikan. Jadi kata ulamanya setengahnya menghukumkan kafir. Mana? Kebanyakan daripada ulama wara' an-nahri dipanggil ulama Maturidiyah. Ulama-ulama yang duduk di negara-negara seumpama Samarkand ini di belakang Sungai Furat digelar dengan ulama wara' an-nahri. Ulama duduk belakang Sungai Furat, mana negeri-negeri seumpama Samarkand dan sebagainya. Ini hukum kafir lagi. Tapi qaul dia marjuh, lemah. Qaul yang rajihnya Qadariyah ni mukmin, muslim, tapi fasik, mubtadi', ahlul bid'ah wad dhalalah. Sebab apa tak kafir tu? Sebab dia masih mengatakan Tuhan yang menjadikan kudrat pada hamba tu. Jadi Tuhan buat pada obat, penado, nasi, ikutlah. Ekon, kau kipah, kau nak apa saja tak kira. Tuhan buat kekuatan, kudrat yang mampu kipah ni bagi angin, mampu ekon bagi sejuk, mampu lampu bagi cerah, mampu penadol obat bagi sehat, bagi sembuh, nasi mampu bagi kenyang. Berapa? Ada kederat Tuhan buat pada makhluk-makhluk tadi yang mampu memberi kesan. Jadi pada hakikatnya Tuhan juga yang menjadi kederat tu, tapi dengan kederat itulah makhluk ni mampu memberi kesan. Maka sesat lagi menyesatkan. Kufur khilaf ulama. Pada sesat sepakat ulama. Gitu dah. Jadi tiap-tiap sesat belum tentu kufur. Ingat tu. Tiap-tiap sesat belum tentu kufur. Tapi tiap-tiap kufur pasti sesat. Wa man yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Kata Imam Ahmad Ad-Dardiri, wa man yaqul bil quwwatil muda'ati, barang siapa yang i'tiqad makhluk ini boleh memberi manfaat mudarat, boleh memberi bekas, boleh memberi kesan apa-apa perbuatan dia dengan quwwah, kudrat yang Allah Ta'ala jadikan pada diri dia, fadzaka bid'iyun fala taltafit,
maka demikian itu pegangan i'tiqad sesat, bid'ah, dalalah. Jangan kita ikut, jangan kita berpaling untuk ikut, jangan. Itu dah. Jadi bukan Qadariyah ni bukan sesat sebab ada makhluk ni kudrat iradat, bukan. Tapi sesatnya dia kudrat iradat hamba tu mampu memberi kesan. Tu sesat dia. Pas lagu mana Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam setiap perbuatan hamba yang hamba pilih, yang hamba nak, yang hamba mau, maka ada dua iradat, dua kudrat yang menyertai. Dua kudrat, dua iradat yang menyertai. Mana pertamanya? Kudrat atau iradat hamba yang memilih. Macam tadi ni, maghrib tadi, kita diberi bebas untuk memilih. Nak mari masjid ke, nak pergi apa, kedai kopi, ataupun nak pergi kelab danduk ke, disco ke, mana ikut ni tadi. Bebas dah nak memilih, bebas. Tak ada halang. Kalau kita saya nak pergi disco, terbakar selalu kereta gitu. Kalau gitu lama dah orang jadi malaikat belaka dak sini. Saya nak pergi kedai kopi, malah pergi masjid, terbakar selalu kedai kopi orang gitu. Dah. Bebas. Betul tak? Kita nak memilih, kita nak pilih boleh. Dan bila kita pilih pergi masjid, kita pun pilih nak pergi masjid, maka tahulah kita pilihan kita nak pergi masjid ni sebenarnya hakikatnya ketentuan iradat Allah sedia kala lagi. Allah menentukan sedia kala lagi dengan iradatnya pada tanggal, tarikh sekian, masa sekian, hari bulan sekian, pada jam sekian masa ni. Mung ni akan pilih nak pergi sini. Tuhan tentu dah gitu. Itu. Kita usaha mana? Akak kaki, start kereta, nak pergi mana? Nak pergi masjid. Yang menjadikan kaki kita terangkat dan yang menyampaikan kita ke tempat yang kita nak pergi itu qudratullah al-qadimah. Itu kita berhenti sejak azal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد. أشهد أن محمدا رسول الله.
لا حول ولا قوة إلا حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا ومولانا محمدا الوصلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Baik. Di dalam setiap perbuatan hamba yang bahasa hamba pilih, dipanggil af'alul ibad ikhtiyariyah, itu disertakan dengan dua kudrat, dua iradat. Dua kudrat, dua iradat. Mana? Dua kudrat, kudratullah al-qadimah di atas jalan menjadikan, menciptakan. Kudratunal hadisah di atas jalan kasab wal iktisab, usaha. Kasab dia panggil usaha baik, iktisab usaha yang jahat. Nah, begitu juga iradat, dua iradat. Mana? Iradatullah al-qadimah di atas jalan menentu, taksis dia panggil, dan iradatunal hadisah. Nah, kehendak kita yang baru ni, sifat penentu kita, sifat kehendak kita yang baru ni ialah dengan makna pilih. Kita pilih. Nah, bukan menentu dah, kita pilih saja. Jadi apa hikmatnya? Dua, supaya boleh kita bangsakan perbuatan tu perbuatan kita. Tuhan pun kata, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita, tidaklah melontar engkau hai Nabi Muhammad, idh ramaita, ketika mana engkau melontar. Tengok, jadi Tuhan pun sebut mung tu melontar, ini sebagai isnad majaz, sebagai bangsa pada usaha saja. Hakikat yang menjadikan perbuatan melontar tu ialah Allah. Idh ramaita walakinnallaha rama. Akan tetapi hakikat sebenar yang melontar tu ialah Allah. Tu. Jadi kita duduk tengah makan nasi, contoh kita pilih nak makan nasi, kita pilih nak mari masjid, maka tahulah kita ketentuan Allah sedia kala lagi kita nak pilih perkara tersebut. Tuhan taksis sedia kala, maka kita pun usaha ambil nasi buah mulut. Ambil nasi buah mulut. Siapa yang menggerakkan tangan kita boleh pegang nasi, boleh masukkan nasi dalam mulut, boleh mulut kita kunyah nyak peraluh. Lepas tu boleh gok telai pula masuk ke dalam. Siapa tu? Hakikat kudratullah al-qadimah. Kita tu hak bahasa usaha saja. Mana? Lalu kok kita zahir tu terbit kok kita. Itu
Nah, supaya sah kita bangsakan perbuatan tu perbuatan kita. Saya makan nasi, saya minum air, saya baca buku, saya semaya, saya baca Quran, boleh. Dan supaya sah dibalah pahala dan dosa. Sebab tu kita dibalah pahala dosa ni bukan sebab kita buat perbuatan tu, tapi sebab kita usaha perbuatan tu. Nah, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Pahala bagi usaha yang baik dan kejahatan dosa mudarat, dosa yang mudarat bagi usahaan yang jahat. Kesimpulannya ahli sunnah wal jamaah, dalam perbuatan kita yang kita pilih, yang kita usaha ni, dia disimpulkan oleh ulama kitanya, hamba ni dikatakan mukhtaran zahiran majburan batinan. Pada zahirnya kita tu diberi bebas untuk memilih. Tuhan pun kata pada syarak pun Tuhan kata. Nah, Tuhan kata dalam Quran tu kan dah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah, siapa-siapa yang nak beriman sila. Siapa nak kufur pun sila. Mu pilihlah. Nah, bebas dah, bebas pada zahirnya bebas. Tapi pada hakikat majburan batinan. Pada hakikat kita juga digagahi, dipaksai. Tu tak boleh nak ubah takdir, tak boleh. Nah, Fir'aun tu memang ketentuan Allah sedia kala dia kafir. Nah, dan dia pilih ketika mana dia hidup, dia pilih nak kufur, nak kafir. Tak boleh nak ubah, tak boleh. Lepas tu Ustaz Nabi kata tidak boleh merubah ketentuan Allah melainkan doa. Itu bukan ketentuan dengan makna apa hak Allah Ta'ala tentu, sifat iradat dia, bukan. Tapi apa hak Tuhan tulis di Lauh Mahfuz. Adakah hadis Nabi sebut tu? La turaddul qada illa bid-du'ai. Tidak boleh merubahkan akan qada melainkan dengan doa. Qada mana tu? Jangan pergi hadis zahir gitu, jangan. Qada yang dimaksudkan tu ialah ketetapan yang Tuhan tulis di Lauh Mahfuz. Itu maknanya. Apa hak Tuhan tulis di Lauh Mahfuz boleh diubah dengan doa. Itu dia panggil qada mu'allaq. Qada yang digantung pada Lauh Mahfuz. Tapi kalau qada mubram, iaitu hak di ketentuan iradat Allah Ta'ala, tak ada siapa dia tahu, hak tu tak ada siapa dia boleh ubah. Kita berdoa lah, bersembuh tahid gigi lagu mana pun, kalau dah umur kita tu sekian ditentukan oleh Allah, situlah akan sampai masa tak akan berubah dah. Jadi qada yang dikatakan boleh berubah tu bukan ketentuan di sifat iradat Allah, bukan qada mubram. Qada mubram ni qada hak di sifat kudrat Allah, sifat iradat Allah, hak tu tak boleh lari, semua kena. Nah, yang dikatakan qada yang boleh diubah tu ialah qada ketentuan Allah, ketetapan Allah yang Allah gantungkan pada Lauh Mahfuz. Itu boleh. Tuhan tulis di Lauh Mahfuz umur kita 40 ya. Nah, melainkan kalau kita tu bersedekah, menghubung silaturahim. Contoh, tiba-tiba siapa umur 40 tu memang kita hubung silaturahim sungguh, kita bersedekah sungguh, maka disapukan, orang panggil ketetapan yang ditulis di Lauh Mahfuz, maka kembali umur kita tu iaitu hak asal Tuhan tentu pada sifat iradat dia. Tu tak boleh ubah dah tu. Tu tak boleh ubah. Lama berdoa juga. Berarti ni, ya Allah, jangan matilah saya, ya Allah. Ni saya nak hidup selama-lamanya atas dunia ni. Sudah mu. Pak mati juga. Mana kata boleh ubah. Nah, saya berdoa habis ke jangan mati juga. Tak boleh lah hak tu ketentuan Allah Ta'ala, qada mubram. Macam tu dah. Hak tu tak boleh ubah dah. Jadi pada zahirnya kita tu mukhtaran zahiran, diberi untuk memilih sebebas-bebasnya. Tapi pada hakikat
majburan batinan. Pada hakikat kita juga sebenarnya digagahi. Tapi kita tahu tak? Tak tahu. Sebab tu kita tak boleh berhujah dengan hak apa diketentuan Allah Ta'ala. Jangan. Buduk semaya rajin-rajin. Kalau Tuhan nak masuk ngaka juga. Oh ya juga ni. Tak usah semaya. Sedang molek dah lah tu. Jangan duk berhujah gitu. Mu tahu di mana hak Tuhan tentu. Mu Tuhan juga ke? Mu tanya khabar Tuhan ke? Tahu? Tak tahu. Kita ni hanya tahu gapo hak Tuhan buat. Baru kita tahu. Oh hak ni hak dia tentu sedia kala. Gitu. Betul tak? Hak Tuhan buat ni baru kita tahu. Tanjizi hadis sifat kudrat. Baru kita tahu. Oh ni tanjizi qadir sifat iradah. Lagu tu kan. Maka jangan duk berhujah dengan gapo hak Tuhan tu, jangan. Mu ni duk semaya rajin-rajin. Kalau Tuhan tentu ngaku juga. Baik jadi macam aku pakai tak semaya tu. Oh iya juga dia tu ni. Pakai tak semaya juga dia pun. Jangan. Sahabat pernah tanya ke Nabi, bila Nabi duk bersyarah bab qada ni. Kalau gitu ya Rasulullah, apa guna kita beramal? Dah semua Tuhan tentu sedia kalau laku dah. Ahli neraka lah dia, ahli syurga beramal lah lagu mana pun. Nabi kata kullu syai'in muyassarun lima khuliqalahu. Tiap-tiap sesuatu tu dipermudahkan bagi apa barang yang ia dijadikan oleh Allah. Mu tahu di mana mu ahli neraka ke ahli syurga? Tahu? Siapa boleh berani kata? Saya ahli neraka Ustaz, saya pakai tak semaya dah. Saya tanya dah Tuhan itu. Siapa berani? Tak ada siapa yang tahu hak Tuhan itu. Jadi di situlah adanya husnuzan ma'allah. Ana inda zanni abdi bi. Aku di sisi sengkak hamba aku. Mu sengkak lagu mana pada Allah? Kalau mu sengkak baik pada Allah, maka ya'mal bi'amali soleh. Maka beramallah dengan amal yang baik. Itu lagu tu. Tu minta dengan Tuhan. Allahumma khtim alaina bil iman wal islam. Allahumma khtim bi husnil khatimah. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman. Minta dengan Tuhan itu. Sebab apa? Sebab soal syurga dengan neraka ni hak mutlak Allah Taala. Tak ada hak kita nak buhana hamba Allah yang neraka. Tak boleh. Salah besar. Kalau kita bercakap kempen ke berapa, siapa undi parti tu neraka, jawab dia. Jangan cakap itu. Jangan. Salah tu. Dah ustaz. Dia parti tu dia akan luluh ke judi arak. Judi arak ni haram, berdosa. Dosa masuk neraka. Itu sipir budak-budak tu bodoh. Orang ngundi tak ada ngundi sebab tu. Kalau ngundi sebab tu sungguh memang berdosa. Tu pun belum boleh kita kata wajib neraka. Belum boleh. Ada orang ngundi sebab tu. Saya undi YB ni ustaz, memang dia janji dah kalau dia menang, memang kila arak tepi rumah saya. Arak free kalau saya nak pergi minum. Pelacur pun dalam rumah saya ya akan ada. Mari tiap-tiap malam. Kalau lagu tu sungguh mengundi orang itu dosa. Apa ada orang mengundi sebab tu? Cuba jawab ada orang mengundi sebab tu? Tak ada. Orang mengundi ni macam-macam persep apa? Panggil menata apa ni panggil? Pandangan dia tu, sudut pandang dia tu banyak. Dia undi sebab gini, oni undi sebab gini, oni sebab gini, sebab tak suka hak ni, dia bukan suka sangat hak ni tapi hak ni lebih molek sikit kot. Macam-macam je ni. Itu masuk dalam ijtihad dia. Tak boleh kita nak hukum pelepak atas orang tu neraka tu. Tak boleh itu. Bukan cara ahlu sunnah wal jamaah. Dulu lagu tu. Hatta orang tu mati terang-terangnya di atas maksiat. Mati duduk tengah disko. Togok arak cocok bitel. Pak mati. Tak gapo tak tahu orang telefon tok lebar. Baru telefon tok lebar kalau mati kan. Selagi duduk hidup tok lebar dia memang tak cara. Marilah tu imam mati dalam disko ni. Allah susah lah bagi kita. Pakat orang gila-gila belakang sini. Tak pandang ni nak urus. Kita pergi tengok. Buka kat nalar Zakaria bin Dolah. Islam rupanya. Lagu mana? Tak suruh aja nak sah. Tak sah ya dah. Mati tengah minum arak duduk disko ni neraka cerak-cerak dah ni. Ambil akak lepas jarak Cina gitu. Gitu kah cara ahli sunnah wal jamaah gitu kah? Bukan. Ni masuk dalam keampunan Allah kerana dia Islam lagi. Insya'a ghafara lahu. Kalau Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala boleh apa?
Kalau iman dia tu sah lah syaratnya. Kalau iman dia pun tak ada syirik, tak gak cetau. Nah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu masuk dalam keampunan Allah. Nah, wa in syaa azabahu. Kalau Allah Taala kehendak, Allah Taala nak azab dia, tak ada masalah. Cuma kembali kepada kehendak Allah. Cuma kita hak bukan Allah ni jangan belagak macam Allah. Gitu Nah, jangan. Nanti akhirat esok Tuhan tanya, "Manillazi azinaka an tatali alayya?" Nak jawab mana? Nah, man siapakah azina yang mengizinkan engkau an tatali alayya? Ambil tugas aku sebagai Tuhan. Nak jawab mana? Tanya kerja apa mula dunia? Kita je driver lori ya Tuhan. Driver lori. Buano nampak apa Tuhan mula tu? Kata kerja driver lori. Nampak apa Tuhan? Orang tu neraka, orang ni neraka. Mu seorang yang puak mu saya syurga. Kau lagu mana? Sudah. Nak jawab aku mana? Boleh? Jadi tak usah. Nah? Ni tahun 2022 dah ni. Nah, biar cerdik sikit lah. Lama mati tak ada cerdik gitu, malu kau orang. Nanti ni. Tak tergamuk gitu duduk camping cara berapa puluh hari dulu dah. Tu. Habis situ. Jadi ternafikan muttasil pada af'al, artinya setiap daripada perbuatan ni tidak ada perbuatan kesan yang terjadi, perbuatan ni tidak ada bersekutu perbuatan selain perbuatan Allah. Nah, tidak ada bersekutu kudrat selain daripada kudrat Allah, iradat selain daripada iradat Allah. Hanya kudrat kita, iradat kita tu milih usaha saja. Gitulah. Kalau qadariyah, sifat dia begini. Qadariyah yang kita cerita tadi, sifat dia di sisi qadariyah, kita hamba ni mukhtaran zahiran wa batinan. Kita hamba ni bebas memilih secara zahir dan batin. Kitalah yang menentukan segala-galanya. Kita boleh. Contoh dia ni. Tu. Kita semua kita. Tuhan tak ada, Tuhan duk relax lah, goyang kaki dah you dah kudrat iradat ke kita. Kita lah hak buat gapo hak kita no. Tuhan tak ada kaitan dah. Tuhan nanti tengok gitu je. Tu qadariyah. Kalau jabariyah pula hak sesak tadi, jabriyah tadi. Kita hamba ni majburan zahiran wa batinan. Kita digagahi, dipaksai secara zahir dan batin. Tak ada sikit habuk kita boleh memilih dan usaha, tak ada. Tu beza dah. Ahli sunnah senantiasa duduk tengah-tengah, tawassutiyah. Tidak tasahul, tidak liberal, tidak tasyaddud, tidak ekstrim. Baik, habis itu. Kemudian dalil ni panjang juga wahdaniyat ni. Allahu akbar. Tak ada nak masuk sifat kudrat kita ni. Nah, dalil kita sambung semula pula. Sebab dalil wahdaniyat ni penting. Sebab tu ilmu ni dipanggil ilmu tauhid. Sebab apa? Perbahasan sifat wahdaniyat ni panjang. Tengok 2 bulan tak habis lagi. 2 bulan pun sebulan sekali buat mana. Kena capu 3 bulan pula baru habis. Tu pun insya-Allah hamba perekah-perekah. Sebab dalil wahdaniyat ni dalil secara akalnya ada 2, burhanut tawarud, burhanut tamanu' dia panggil. Mana burhanut tawarud? Hak dalam Quran kata lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kalau ada lagi pada langit bumi selain pada Allah, Tuhan lain pada Allah. Haculbu langit bumi. Apa makna? Jadi kalau Tuhan tidak bersangat-sangatan tunggal esa dia, nescaya berbilang-bilang dia. Paling kurang berbilang 2. Tak usah ambil 3 4 sejuta kau sakubuk pala. Ambil 2 ya. 2 Tuhan. Tuhan A, Tuhan B. Lagu mana? Kadang-kala dia pakak. Dia pakak. Kadang-kala dia selisih pendapat. Nak gocoh tak mau 2 tu. Hak pakak tak boleh nak buat satu makhluk walau sebesar zarah, apatah lagi hak gocoh. Tu kita sambung semula pula ni. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Dalil wahdaniyah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad
ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.